Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuan bin Azhar. Nombor metrik A166925. Hari ini saya akan membentangkan tentang penulisan penyelidikan bab 1 sehingga bab 3, iaitu tajuk yang saya pilih adalah perbezaan prestasi skor penalti strok dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk bab 1 iaitu pengenalan. Hoki merupakan permainan berpasukan yang mempunyai 11 orang pemain termasuk penjaga gol dalam satu perlawanan. Sukan hoki juga merupakan sukan di mana setiap pasukan berlawan dengan pasukan lawan di dalam satu padang. Hoki disingkatkan kepada hoki padang dan asal-usul awal permainan hoki bermula pada abad pertengahan di England, Skotland, Perancis dan Belanda. Pemain menggunakan kayu hoki yang dibuat dari kayu serta karbon serta serat kaca atau gabungan serat karbon dan serat kaca dalam kuantiti yang berlainan. Dengan kayu hoki, serat karbon yang tinggi menjadi lebih mahal dan kurang cenderung untuk pecah. Untuk memukul bola yang bulat, keras daripada plastik. Pakaian seragam pula terdiri daripada shin keselamatan, kasut, seluar pendek, pengawal mulut dan jersey. Semasa bermain, penjaga gol adalah satu-satunya pemain yang dibenarkan untuk menyentuh bola dengan mana-mana bahagian badan mereka. Tangan pemain dianggap sebahagian daripada kayu hoki jika memegang kayu hoki. Jika keputusan terikat pada akhir permainan, sama ada seri diisytiharkan atau permainan masuk ke masa tambahan atau penentuan penalti bergantung pada format kejohanan. Dalam permainan sebenar, masa tambahan tidak digunakan lagi untuk perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri dan digantikan kepada penalti shootout atau penalti stroke mengikut format kejohanan yang dipertandingkan. Hoki adalah sukan yang menggunakan kecergasan fizikal yang berintensiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri permainan yang laju. Hoki adalah salah satu sukan berpasukan yang memerlukan keupayaan teknikal dan taktikal serta melibatkan tahap kecergasan yang tinggi di mana permainan tersebut berlangsung selama 70 minit dengan pecutan-pecutan pendek diikuti tempoh pemulihan yang singkat dengan kadar intensiti yang rendah. Kecergasan fizikal merujuk kepada keupayaan sistem tubuh badan anda untuk bekerjasama secara efisien bagi membolehkan anda menjadi sihat dan melakukan aktiviti-aktiviti kehidupan seharian. Pencapaian tertentu yang diukur berdasarkan standard ketepatan, kesempurnaan dan kelajuan yang diketahui. Menurut Payson dan Hasselgrave 2016, kecergasan fizikal terdiri daripada 11 komponen iaitu 6 komponen berkaitan kesihatan, manakala 5 komponen lagi berkaitan kemahiran. Pertandingan hoki telah banyak dianjurkan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan negara. Contohnya, Kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah (MSSD), Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM), Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM), Sukan Malaysia (SUMA), Majlis Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (SIMA), Piala Tun Abdul Razak, Liga Hoki Remaja Malaysia, Liga Hoki Malaysia dan sebagainya. Salah satu faktor ialah keupayaan daya tahan kardiovaskular seseorang yang berkaitan dengan kecekapan degupan jantung dan pengeluaran tekanan darah dalam pengambilan oksigen maksimum semasa bermain. Petikan Julismah Jani, Syahrudin Abdul Aziz, Luaibah Yazani, Nelvianti Muhammad Rashid dan Jeffrey Low Fook Lee 2006. Semasa membuat keputusan dalam setiap permainan, pemain membuat keputusan sendiri atas situasi yang dihadapi. Smith 1988 menyatakan membuat keputusan tentang di mana dan bila untuk mengubah posisi dalam gelanggang adalah dilakukan secara berterusan oleh pemain semasa tidak memiliki bola dan apabila sama ada rakan pasukan atau pihak lawan dalam keadaan menguasai atau memiliki bola. Dalam sukan hoki, terdapat banyak situasi untuk membuat keputusan yang tepat dan mempunyai kemahiran sendiri antaranya ketika pukulan sudut penalti, penalti shootout, penalti stroke dan sebagainya.
Penalti stroke diperoleh selepas bola yang ditolak atau dipukul ke arah gol terkena badan atau mana-mana bahagian badan pemain akan dikira sebagai menghalang bola untuk gol dan diberi penalti stroke. Penalti stroke menjadi aspek yang sangat penting dalam hoki padang kerana ia memberikan peluang yang tinggi untuk menjaringkan gol. Dalam penalti stroke, terdapat 4 penjuru yang ingin dituju untuk memasukkan bola ke dalam gol. Setiap penjuru di dalam penalti stroke itu mempunyai kesukaran kerana terdapat penjaga gol sebagai penghalang utama untuk menjaringkan gol. Setiap pemain perlulah mempunyai kemahiran yang tinggi untuk memasukkan bola ke penjuru gol tersebut. Pengkaji iaitu saya telah memilih sukan hoki dalam kajian ini, iaitu pengkaji ataupun saya ingin mengkaji perbezaan prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk latar belakang kajian, pertama, dalam sukan prestasi merupakan pengukur kepada pembangunan kemahiran dan kejayaan bagi individu dan pasukan. Kedua, pencapaian tertentu yang diukur berdasarkan standard ketepatan, kesempurnaan dan kelajuan yang diketahui. Ketiga, pencapaian prestasi merupakan subjektif kejayaan kepada seseorang atlet berbanding penguasaan atau ego mereka. Keempat, pencapaian tertentu yang diukur berdasarkan standard ketepatan, kesempurnaan dan kelajuan yang diketahui. Seterusnya, untuk penyata masalah, setiap pemain hoki bagi sesebuah pasukan memerlukan tahap kecergasan yang baik dan dapat mempengaruhi peningkatan kualiti dan pergerakan tubuh badan, penguasaan kemahiran dan dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Dalam sukan hoki, terdapat banyak situasi untuk membuat keputusan yang tepat dan mempunyai kemahiran sendiri, antaranya ketika pukulan sudut penalti, penalti shootout, penalti stroke dan sebagainya. Penalti stroke akan menentukan skor permainan dan oleh itu penting untuk mempertimbangkan strategi yang optimum. Dalam penalti stroke, terdapat 4 penjuru yang ingin dituju untuk memasukkan bola ke dalam gawang gol. Setiap penjuru dalam penalti stroke itu mempunyai kesukaran kerana terdapat penjaga gol sebagai penghalang utama untuk menjaringkan gol. Penalti stroke menjadi aspek yang sangat penting dalam hoki padang kerana ia memberikan peluang yang tinggi untuk menjaringkan gol. Terdapat banyak kajian tentang prestasi skor penalti stroke untuk pemain lelaki dan wanita, tetapi tiada yang mengkaji tentang perbezaan prestasi skor penalti stroke antara pemain lelaki dan wanita. Oleh itu, penyelidik iaitu saya ingin mengkaji perbezaan prestasi skor penalti stroke antara pemain lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya untuk kepentingan kajian, yang pertama untuk pemain, dapat memberi kesan yang positif kepada pemain tersebut dari segi tahap. Kedua, pemain dapat mengetahui tahap pencapaian atau tahap prestasi yang mereka mampu lakukan. Seterusnya, dapat memberi semangat kepada pemain untuk mencapai prestasi yang lebih baik daripada sebelum ini dan juga mencapai sasaran yang telah disasarkan. Kedua, untuk pasukan, dapat membentuk sesebuah pasukan yang lebih mantap bagi menghadapi perlawanan yang lebih mencabar lagi. Kajian ini juga boleh digunakan kepada pengkaji lain untuk meneruskan lagi terhadap kajian di dalam bidang ini dengan lebih mendalam lagi. Ketiga, untuk jurulatih, dapat menjadi rujukan kepada jurulatih untuk membuat perancangan tentang program latihan terhadap pemainnya. Seterusnya, dapat mengenal pasti tahap prestasi pemain mereka dengan menjalankan ujian dan juga dapat meningkatkan lagi tahap prestasi yang sedia ada. Yang keempat, iaitu bagi penyelidik, dapat memberi panduan dan pengetahuan kepada penyelidik untuk melihat tahap prestasi pemain sepanjang tempoh pengujian dilakukan. Seterusnya, dapat memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada peminat sukan dan orang ramai. Seterusnya, bagi objektif kajian, yang pertama adalah untuk mengukur tahap prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua, menentukan perbezaan prestasi skor penalti stroke yang dapat dilakukan oleh pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, untuk persoalan kajian, yang pertama, apakah tahap prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita
Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua, adakah terdapat perbezaan prestasi skor penalti stroke yang dapat dilakukan oleh pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya untuk batasan kajian, yang pertama, untuk limitasi kajian, populasi kajian dipilih hanya terdiri daripada pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Subjek kajian akan menjalankan ujian dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Sampel kajian hanya terbatas kepada pemain hoki lelaki dan wanita yang sedang menjalani latihan karnival sukan masum 2020. Kedua, delimitasi kajian, faktor fisiologi dan psikologi seperti keletihan, kesihatan, aspek pemakanan dan tahap kebolehan pemain. Kajian perbezaan prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini hanya terhad kepada populasi yang dipilih dalam kalangan pemain hoki dan wanita sahaja. Hasil kajian yang diperoleh hanya terhad kepada pemain yang dipilih dan tidak boleh digunakan untuk mewakili populasi lain. Terusnya untuk definisi operasional, yang pertama adalah prestasi. Pencapaian tertentu yang diukur berdasarkan standard ketepatan, kesempurnaan dan kelajuan yang diketahui. Dalam sukan prestasi merupakan pengukur kepada pembangunan kemahiran dan kejayaan bagi individu dan pasukan. Yang kedua, bagi penalti stroke, pengambil penalti stroke adalah subjek utama dalam pasukan hoki untuk penambahan jaringan gol dan dapat memberi kemenangan kepada pasukan. Dalam permainan hoki, setiap pasukan mempunyai satu atau dua pakar penalti stroke dan untuk mengambil penalti stroke memerlukan teknik yang tinggi. Penalti stroke menjadi aspek yang sangat penting dalam hoki padang kerana ia memberikan peluang yang tinggi untuk menjaringkan gol. Yang ketiga adalah hoki. Hoki adalah sukan yang popular bagi lelaki dan wanita di kebanyakan negara di seluruh dunia. Nama hoki berasal daripada Perancis iaitu hockey yang kemudiannya diterjemah kepada bahasa Inggeris menjadi hoki, yang merupakan permainan berpasukan yang mempunyai 11 orang pemain termasuk penjaga gol dalam suatu perlawanan. Sukan hoki juga merupakan sukan di mana setiap pasukan bermain berlawan dengan pasukan lawan di dalam satu padang. Seterusnya, untuk bab 2 iaitu sorotan literatur. Pertama, untuk sukan hoki. Hoki merupakan permainan berpasukan yang mempunyai 11 orang pemain termasuk penjaga gol dalam satu perlawanan. Sukan hoki juga merupakan sukan di mana setiap pasukan bermain dan berlawan dengan pasukan lawan di dalam satu padang. Hoki adalah sukan yang menggunakan intensiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri permainan yang laju. Hoki adalah salah satu sukan berpasukan yang memerlukan keupayaan teknikal dan taktikal serta melibatkan tahap kecergasan yang tinggi di mana permainan tersebut berlangsung selama 70 minit dengan pencutan-pencutan pendek diikuti tempoh pemulihan singkat dengan kadar intensiti yang rendah. Seterusnya, Jones ETAL 2015 juga menyatakan bahawa hoki padang merupakan sukan yang sangat memerlukan intensiti tinggi. Menurut Yuken 2015, bagi menjadi seorang atlet yang berjaya dalam sukan bola sepak, rugby dan hoki, pemain perlulah berkebolehan biomotor yang baik seperti daya tahan, kekuatan, kelajuan dan fleksibiliti. Colling ETAL 2015 turut menyatakan bahawa pelbagai sukan berpasukan seperti bola sepak, bola baling, rugby dan hoki memerlukan perkembangan kapasiti kecergasan fizikal yang spesifik termasuk kelajuan, kemuncak, kuasa, kekuatan, keupayaan lari pecut berulang kali dan ketahanan aerobik. Hoki adalah sukan daya tahan melibatkan larian pecut yang pendek serta pergerakan dengan bola dan tanpa bola secara berselang-seling. Menurut Sharma, Tripathi dan Kohli 2012, hoki adalah aktiviti sukan intensiti yang tinggi yang melibatkan pergerakan pelbagai arah. Menurut Podgorski dan Paul 2011, pemain hoki mesti bertindak balas dengan cepat melalui perubahan kedudukan semasa permainan. Kedua, iaitu untuk seterusnya, iaitu yang kedua, sorotan literatur bagi perbezaan prestasi skor penalti stroke. Yang pertama adalah
Hungers and Friends 2008 mencadangkan analisis prestasi dalam sukan sebagai penyiasatan prestasi sukan sebenar, di mana tujuan utama adalah untuk memahami prestasi dan menasihati membuat keputusan untuk meningkatkan dan membangunkan prestasi sukan secara asasnya sebagai alat maklum balas. Menurut Craig A. Ritzberg dan Mark H. Anschel 1997, kesan prestasi dalam mengurangkan prestasi pasca sementara yang disebut sebagai pemanasan badan iaitu WUD. Analisis biomekanik adalah penting untuk mencari faktor mekanikal utama prestasi fizikal. Pelbagai kajian biomekanik telah dijalankan di hoki padang. Sesetengah penyelidik memberi tumpuan kepada teknik penggambaran dan mengkaji semula model biomekanik penalti stroke untuk prestasi yang terbaik. Dalam beberapa kajian, data kinematik disediakan mengenai penalti stroke dan pemain yang berbeza tahap. Salah satu permainan yang paling penting ialah teknik penalti dan kejayaannya bergantung pada 3 aplikasi teknikal iaitu penolak, penahan dan seret kelip-kelip. Dalam tahun kebelakangan ini, penalti stroke menjadi sebahagian penting dalam permainan hoki sebagai peluang untuk menjadikan gol. Paling penting adalah kualiti pemain yang melakukan tipu hela untuk mendapatkan penalti stroke. Pengambil penalti stroke juga perlu memainkan peranan yang penting. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, inovasi penalti stroke dan pukulan sudut penalti menjadi bahagian penting pasukan yang menyerang dan berpeluang untuk mendapatkan gol. Para pemain memilih kedudukan yang selesa dan corak koordinasi mereka sendiri melalui proses organisasi diri untuk mencari penyelesaian dalam konteks kekangan. Menurut Mullins R. 2013, penalti stroke akan menentukan skor permainan dan oleh itu penting untuk mempertimbangkan strategi yang optimal. Banyak pasukan hoki di peringkat tinggi mempunyai pakat penalti stroke yang sangat baik untuk mengalahkan penjaga gol dan menjaringkan gol. Walau bagaimanapun, masih terdapat kekurangan penyelidikan saintifik yang dilakukan dalam pelaksanaan penalti stroke dalam hoki padang. Seterusnya untuk bab 3 iaitu metodologi kajian. Pertama, dari segi reka bentuk kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan reka bentuk jenis perbandingan sebab dan akibat iaitu ex post factor. Reka bentuk ex post factor dipilih kerana ciri-ciri yang diuji pada subjek berlaku secara semula jadi dan penyelidik tidak melakukan sebarang manipulasi ke atas ciri-ciri ini. Pengkaji menggunakan seramai 20 pemain hoki lelaki dan 20 pemain hoki wanita Universiti Kebangsaan Malaysia untuk dijadikan subjek kajian. Pengukuran prestasi skor penalti stroke bagi pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia ini dilakukan sebanyak 3 kali percubaan di setiap penjuru dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Setiap skor yang terbaik akan diambil untuk dianalisis. Data yang diperoleh akan dikaji dan dibandingkan antara pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Ujian ini bagi melihat perbezaan prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Segala data dan juga matlamat yang bakal diperoleh oleh penyelidik ini akan diproses, dianalisis dan dihuraikan dalam bentuk ujian T-test. Yang kedua iaitu sampel kajian. Subjek kajian yang dipilih merupakan pemain hoki Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyelidik menjalankan kajian ke atas 20 orang pemain hoki lelaki dan 20 orang pemain hoki wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka yang dipilih berumur 19 hingga 26 tahun yang sedang mengikuti sesi latihan pada tahun 2020 sehingga ujian dijalankan. Ketiga iaitu instrumen kajian. Ujian yang dijalankan dalam kajian ini berbentuk eksperimental terhadap perbezaan prestasi skor penalti stroke dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Ujian ini dijalankan menggunakan padang kod Coldstone Hussein On dan alatan lengkap untuk pemain dan penjaga gol. Sebelum melakukan ujian, subjek hendaklah melakukan sedikit regangan untuk bahagian yang terlibat. Selain itu, subjek perlulah berada dalam keadaan bersedia tanpa
gangguan yang terdapat di anggota badan seperti jam tangan, dompet, telefon bimbit dan seumpamanya. Pengkaji melakukan demo terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada kesilapan kepada subjek semasa ujian dijalankan. Yang keempat iaitu prosedur ujian. Yang pertama, subjek akan diberikan maklumat tentang tujuan kajian dan cara kajian yang hendak dijalankan supaya subjek mendapat satu gambaran yang jelas. Yang kedua, pengkaji akan melakukan demonstrasi kepada subjek tentang ujian yang akan dijalankan. Ketiga, subjek perlulah berada dalam keadaan bersedia tanpa gangguan yang terdapat di anggota badan seperti jam tangan, dompet, telefon bimbit dan seumpama dengannya. Menjalankan aktiviti memanaskan badan sebelum melakukan ujian bertujuan untuk mengelakkan kecederaan pada otot yang terlibat. Seterusnya, ujian ini akan dijalankan terhadap semua subjek dalam satu hari. Masa rehat selama 5 minit diberikan kepada subjek setelah menjalani setiap percubaan. Skor bagi kesemua percubaan dan ujian direkodkan dalam borang skor yang telah disediakan. Butiran diri subjek juga dicatatkan dalam borang yang telah disediakan tersebut. Yang kelima adalah analisis data. Yang pertama, data-data yang diperoleh daripada cara eksperimen ini akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Science for Windows iaitu IBM SPSS. Data yang diperoleh adalah mentah dan dianalisis untuk mendapatkan maklumat yang berguna. Segala maklumat yang diperoleh daripada penganalisisan akan digambarkan dalam bentuk jadual taburan normal. Min dan sisian piawai akan diambil dalam bentuk graf bagi memudahkan penyelidik mentafsir dapatan kajian yang diperolehi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menentukan tahap prestasi skor penalti strok dalam kalangan pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Manakala ujian T pula adalah untuk menganalisis perbezaan prestasi skor penalti strok yang dapat dilakukan oleh pemain hoki lelaki dan wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Teknik penganalisisan data adalah berdasarkan persoalan yang dinyatakan untuk menentukan variasi yang berlaku antara pemboleh ubah dan kaitannya dengan pemboleh ubah yang lain. Seterusnya untuk rujukan, saya telah merujuk daripada pelbagai sudut daripada buku, seterusnya dan lain-lain medium yang dapat membantu saya dalam menjalankan proses penyelidikan ini. Sekian, terima kasih.